Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini PRK Dun Mahkota akan berlangsung dan ini adalah ramalan dan jangkaan siapa yang akan menang. Saudara-saudara sekalian, dengarkan ulasan ini, rumusan ini, dan Anda akan tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah teruk tersungkur. Rumusan pemerhatian PRK Mahkota. Pilihan raya kecil PRK Mahkota diadakan apabila penyandangnya Datuk Sharifah Azizah Said Zain meninggal dunia pada 2 Ogos 2024. Dalam PRK ini hanya 2 gabungan parti masuk gelanggang, yaitu Pakatan Harapan BN yang diwakili Barisan Nasional atau lebih khususnya UMNO, serta Perikatan Nasional atau lebih khususnya Bersatu. Maknanya, 1 lawan 1, UMNO lawan Bersatu, bapa lawan anak. Ini kena sebenarnya Bersatu ialah pecahan, rekahan daripada parti UMNO yang mana 80% daripada pemimpin atasan Bersatu merupakan DNA pemimpin-pemimpin UMNO. Jadi bolehlah kata abang lawan adik atau bapa lawan anak. Siapa yang akan mampu mengalahkan dan dikalahkan? Adakah adik mampu mengalahkan abang dan abang tersungkur? Atau abang akan mengajar adik sampai adik juga tersungkur layu? Seramai 66.318 pengundi akan membuat keputusan mewakili wakil mereka memilih untuk Dewan Undangan Negeri Johor, DUN. Secara umumnya, geografi mahkota adalah bandar dan separa bandar. Manakala demografi pengundi pula 56% Melayu, 34% Cina, 8% India dan etnik-etnik lain sebanyak 2%. Berpandukan faktor geografi dan demografi tersebut, cerapan menunjukkan tahap sosioekonomi, psikografi dan tingkah laku pengundi mahkota sangat berbeza berbanding pengundi PRK Nenggiri yang baru berlangsung bulan lepas. Sebelum kempen bermula, BN kelihatan berpeluang cerah kerana campuran undi sedia ada. Barisan Nasional PH sangat jauh mengatasi jumlah undi sedia ada PN. Dalam PRU 15 pada November tahun 2022, sebanyak 70% pengundi mahkota memberi undi kepada PHBN semasa memilih ahli Parlimen Keluang. Hanya 30% memberi undi kepada BN. Dalam PRN pada Mac tahun yang sama, sebanyak 77% memberikan undi kepada BNPH, manakala 20% memilih PN. Namun, apabila kempen bermula secara rasminya, nampaknya BN tidak memiliki laluan mudah seperti jangkaan awal. Ini kerana BN hanya dijangka menang mudah jika mendapat sokongan pengundi sedia ada PH yang begitu besar, antaranya 19.520 orang yang mengundi PH dalam PRU 15 pada November 2022. Rentetan beberapa polemik muktair, BN agak bergelut untuk mendapat dukungan serta secara optimal daripada pengundi PH tersebut. BN mempertaruh Ketua Pemuda UMNO Keluang iaitu Syed Hussein Syed Abdullah sebagai calon, manakala PN menamakan calon lebih berusia iaitu Muhammad Haizan Jafar AJK Bersatu Keluang yang berumur 61 tahun sebagai calon. Berdasarkan profil dan biodata, kedua-dua calon mempunyai kekuatan dan kelebihan masing-masing. Namun, observasi di lapangan mendapati calon BN lebih terkehadapan berbanding calon PN. Secara umumnya, calon BN lebih mudah menembusi kedua-dua kelompok terbesar pemilih mahkota, iaitu pengundi Melayu dan Cina. Latar belakang pendidikan, kerjaya, hierarki dalam parti dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat memberi nilai tambah bermakna untuk beliau berinteraksi dengan kedua-dua kelompok tersebut dengan selesa. Kemahiran berbahasa Mandarin dan memahami budaya pergaulan orang Cina turut memberi kelebihan kepada beliau. Calon PN pula banyak mempertaruhkan keterlibatan beliau dalam industri bola sepak untuk dikenali oleh pengundi.
Beliau kelihatan selesa dan diterima baik dalam kelompok pengundi Melayu tetapi agak bergelut untuk mendampingi pengundi Cina. Namun pengalaman beliau membuka kafeteria dalam kem mahkota memberi nilai tambah tersendiri apabila beliau dikesan mempunyai hubungan personal yang baik dengan anggota-anggota tentera yang mengundi awal pada 24 September lalu. Jumlah pengundi awal segmen tentera yang besar iaitu mencecah 4,510 orang memberi nilai tambah signifikan kepada Perikatan Nasional PN. Faktor kewujudan, keberadaan dan tradisi UMNO di Johor dan Kluang yang bertapak sejak lama memberi kelebihan kepada BN dalam aspek jentera dan kempen sedikit mengatasi keupayaan PN. Ditambah dengan sokongan parti-parti dalam kerajaan perpaduan serta visibility, pemimpin bertaraf menteri besar dan exco negeri serta menteri dan timbalan menteri persekutuan menambahkan lagi aura kempen Barisan Nasional BN. Walau bagaimanapun, UMNO berhadapan sedikit masalah apabila berlaku ketegangan dengan Ketua Bahagian Kluang sendiri, menyebabkan beliau dan pasukannya kurang terlibat dengan kempen. Tindakan menggunakan bahagian-bahagian UMNO Johor yang lain untuk jadi bahagian angkat bagi setiap PDM sedikit sebanyak mengatasi konflik tersebut. Namun masih ada kekurangan khususnya dalam aspek kelumpangan, kemahiran tempatan. Jika PRK Sungai Bakap menyaksikan ketumbukan jentera PN yang sangat padu, situasi agak berbeza di mahkota ini. Kekurangan jentera lokal dan ketibaan lambat jentera luar menyebabkan operasi kempen PN agak lambat panas. Antara faktornya apabila wakil bersatu dinamakan sebagai calon menyebabkan jentera PAS dari luar tidak cukup gairah untuk datang membantu. Datang tetapi bukan dengan kekuatan optimal. Begitu juga jentera dalam bersatu. Dilihat pasukan Azmin Ali dan pasukan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang all out dengan sepenuh kekuatan. Strategi kempen kedua-dua parti dan calon hampir sama tetapi ada sedikit perbezaan. PN masih mengekalkan tradisi kempen sebelumnya iaitu ceramah umum, ceramah kelompok, walkabout dan rayu undi rumah ke rumah. Sedikit perbezaan apabila di mahkota ini PN kerap mengadakan live podcast seolah-olah ceramah kelompok dalam talian. Berdasarkan faktor geografi dan demografi pengundi mahkota, strategi ini agak berkesan. PN dilihat lebih memberatkan kempen mereka dalam segmen Melayu dengan matlamat untuk mendapat semaksimum mungkin undi Melayu kerana itulah kekuatan dan peluang untuk menang. Walaupun cuba untuk menembusi segmen pengundi Cina, khususnya melalui aktiviti walkabout, namun kelihatan agak bergelut dalam segmen tersebut. Ketiadaan parti bernuasa bukan Melayu yang diterima mesra oleh pengundi Cina memberatkan lagi tugas PN. Kehadiran gerakan tidak banyak memberi impak. Bagi BN pula, mereka banyak menggunakan strategi kempen bersifat engage, terus dengan kelompok pengundi sasar. Selain walkabout yang rutin, majoriti kempen BN bertumpu kepada program yang terus dengan pelbagai kumpulan sasar pengundi. Walaupun tidak semudah seperti mengurus Nenggiri dengan strategi yang sama disebabkan perbezaan geografi dan demografi, namun strategi ini dilihat agak berjaya apabila siri-siri pertemuan dengan pelbagai kelompok pengundi sasar tersebut berlangsung dengan hangat. Berbanding PN, kelebihan BN adalah berjaya menembusi segmen pengundi bukan Melayu khususnya pengundi etnik Cina. Pelbagai program dengan pelbagai perkumpulan Cina berjaya diadakan. Selain ziarah dan walkabout yang rutin, parti DAP dan MCA berjaya membantu secara berkesan dalam segmen ini. Kemampuan calon BN berbahasa Mandarin dan dikenali ramai oleh komuniti Cina memudahkan lagi urusan kempen. Menariknya, kempen mahkota ini apabila kedua-dua parti bertanding bergelut untuk mencuba atau mencuri pengundi putih masing-masing. Jika di luar bandar atau di lingkaran Melayu, parti-parti lebih mudah mencula pengundi sama ada berstatus putih, kelabu atau hitam. Namun di mahkota ini, semua parti bergelut untuk mengelas kategori pengundi. Situasi ini dipengaruhi oleh faktor geografi,
bandar, demografi bercampur etnik dan gaya hidup disebabkan status sosioekonomi penduduk. Akibatnya, kedua-dua parti hanya mampu menyelarakan pengundi putih mereka dalam jumlah secara relatifnya kecil berbanding jumlah keseluruhan pengundi. Situasi ini banyak mempengaruhi corak kempen apabila majoriti pengundi dirawat dengan mesej hampir sama, tidak berfokus mengikut profil pengundi sasar. Perkembangan ini juga secara tidak langsung menunjukkan gelanggang mahkota ini adalah terbuka. Siapa sahaja mempunyai peluang untuk keluar sebagai pemenang jika mampu merawat sokongan dan memujuk pengundi. Dalam siri-siri pilihan raya sedikit waktu dahulu, kelebihan undi awal biasanya dimiliki oleh parti yang memerintah kerajaan semasa. Ini kerana pegawai dan anggota pasukan keselamatan serta pasangan masing-masing biasanya lebih cenderung untuk menyokong kerajaan sekaligus memberi undi kepada parti yang menguasai kerajaan. Namun situasi berubah muktakhir ini. Paling ketara dalam PRU 15 dan PRN 2023 apabila undi awal turut memihak kepada parti pembangkang. Bagi mahkota ini, BN dilihat lebih berpeluang mendapat undi awal daripada segmen polis yang berjumlah 401 orang. Namun, undi daripada segmen tentera berjumlah 4.510 adalah berbala bahagi, tidak berpusat kepada mana-mana parti. Walaupun sebagai parti kerajaan, BN tidak memiliki kelebihan dalam segmen tentera ini. Bahkan, dari sudut lain, PN turut mempunyai kelebihan apabila calon mereka dilaporkan pernah membuka kafeteria dalam kem mahkota, sekaligus mempunyai hubungan personal dengan ramai pegawai dan anggota yang terlibat. Dalam pertembungan yang sengit, jumlah undi awal yang besar, yaitu hampir mencecah 5.000 pengundi ini turut berupaya jadi faktor penentu siapa akan jadi pemenang. Secara keseluruhannya, sikap pengundi Melayu tidak jauh berbeza sikap mereka dalam PRU 15 November 2022. Sedikit perbezaan adalah amarah ahli dan penyokong UMNO terhadap parti dan kepimpinan mereka sedikit mereda. Namun, kritikal terhadap kebersamaan UMNO dengan PH dan DAP masih wujud meskipun tidak selantang sebelumnya. Begitu juga isu-isu skeptikal terhadap kerajaan terkait kesucian agama Islam dan hak keistimewaan orang Melayu masih jadi bualan ramai. Kecenderungan pengundi Melayu secara umumnya adalah berbelah bahagi dengan jangkaan sedikit kelebihan kepada PN. Di Nenggiri, BN mendapat reaksi yang gairah daripada segmen orang muda dan wanita sepanjang kempen berlangsung. Namun berbeza di mahkota. Maklum balas pengundi muda dan wanita dalam segmen Melayu terhadap BN tidak sehangat seperti yang dikecapi semasa PRK Nenggiri. Keberkesanan kempen saat akhir oleh kedua-dua parti serta kadar keluar mengundi dua segmen ini bakal mempengaruhi secara signifikan keputusan kerana jumlah pengundi kedua segmen ini cukup besar. Majoriti pengundi etnik Cina adalah pengundi PH dalam beberapa siri pilihan raya sebelum ini, sehingga kini pun mereka masih penyokong kuat PH. Secara umum, mereka tiada masalah dengan kerjasama antara PH dan UMNO, hanya segelintir yang membeli reaksi berbeza. Pengundi etnik Cina juga memberi maklum balas mesra terhadap calon BN. Kemampuan Said Hussein berkomunikasi dalam bahasa Mandarin memudahkan lagi penerimaan mereka. Isu utama pengundi Cina adalah mereka tidak gairah untuk keluar mengundi. Faktornya kerana PRK Nenggiri mahkota ini tidak memberi sebarang implikasi perubahan kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Dalam masa sama, pengundi Cina menunjukkan reaksi tidak selesa berkaitan serangan Ketua Pemuda UMNO yang berhormat Dr. Ahmad Saleh terhadap yang berhormat Teresa Kok berkait isu sijil halal. Walaupun DAP berusaha gigih memujuk mereka keluar, namun maklum balas mereka secara umumnya masih dingin. Meskipun tidak gairah untuk keluar memenangkan BN sehingga penghujung kempen tiada signal yang menunjukkan pengundi Cina akan berduyun menukar sokongan kepada PN.
Sikap pengundi etnik India juga berbelah bahagi, tidak solid terhadap mana-mana parti yang bertanding. Walaupun sebagai parti pemerintah, BN tidak mendapat sokongan tuntas daripada etnik India. Pelbagai isu diutarakan oleh pengundi India seperti rasa terabai oleh kerajaan, tiada perwakilan yang kuat dalam kerajaan yang menyebabkan suara mereka terbatas, serta isu-isu peluang pekerjaan dan kos sara hidup yang umum. Secara umumnya atau rumusannya, BN yang awalnya dijangka menang mahkota dengan mudah berdasarkan rekod awal di atas kertas, akhirnya berhadapan dengan ketidaktentuan di pertengahan kempen. Faktor utama apabila tidak mendapat jaminan undi selamat daripada segmen pengundi PH sedia ada, khususnya pengundi etnik Cina yang kurang berminat untuk keluar mengundi. Dalam masa sama, BN masih bergelut dengan segmen teras UMNO sendiri, iaitu undi orang Melayu. Keputusan PRK Mahkota akan banyak dipengaruhi oleh kadar mengundi, turun mengundi, mengikut etnik. Walaupun mengalami ketidaktentuan, BN masih pilihan untuk keluar sebagai pemenang. Dengan syarat BN perlu mendapat sekurang-kurangnya 40% undi daripada pemilih Melayu yang keluar. Dalam masa sama, kadar keluar Cina tidak kurang daripada 35%. Jika angka-angka ini tidak digapai oleh BN, PN yang awalnya turun sebagai underdog berpeluang untuk membuat kejutan, merampas mimpi indah BN dengan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan mereka dalam segmen Melayu. Namun jika BN berjaya menggapai angka-angka tersebut, lebih besar berbanding angka ambang yang dinyatakan, mereka berpotensi menang dengan majoriti lebih besar. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.